Pendahuluan hadis 40 karangan Imam Nawawi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah Imam Nawawi adalah kumpulan 40 hadis yang dihimpun oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi, wafatnya pada tahun 676 Hijriah. Kumpulan hadis ini sangat popular kerana mencukupi ajaran Islam seperti akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan tasawuf. Di dalam kitab 40 hadis karangan Imam Nawawi, ada beberapa hadis yang ditekankan. Antara hadis yang pertama ialah hadis berkenaan tentang niat dan keikhlasan. Contoh hadis yang pertama tentang niat. Sesungguhnya setiap amalan bergantung pada niatnya. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua menceritakan tentang akidah dan keimanan, di mana hadis ini Jibril bertanya tentang iman, Islam dan ihsan. Manakala hadis yang ketiga tentang halal, haram dan syubhat. Yang halal itu jelas dan yang haram itu pun jelas, dan di antara kedua-duanya ada perkara yang sama. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang keempat menceritakan tentang etika dan akhlak. Barang sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Hadis yang kelima menceritakan tentang kewajipan dan larangan. Apa yang aku larang tinggalkan, dan apa yang aku perintahkan lakukan semampu kalian. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Isi kandungan hadis 1. Hadis 1. Niat. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه Bukhari wa Muslim. Maksudnya, dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapat apa yang diniatkannya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin diperolehinya, atau kerana wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang diniatkannya. Pengajaran hadis. Pengajaran hadis. Niat merupakan asas utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah. Hijrah bukan hanya perpindahan tempat, tetapi juga perpindahan hati dari kemaksiatan kepada ketaatan. Amal yang sama boleh bernilai ibadah atau hanya sekadar perbuatan biasa, bergantung pada niatnya. Dunia boleh menjadi alat menuju akhirat, tetapi tidak boleh menjadi tujuan utama. Biografi perawi. Biografi perawi. Imam Bukhari, nama penuh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mukhirah bin Bardizbah. Tarikh dan tempat lahir 21 Julai 810 bersamaan 13 Syawal 194 Hijrah di Bukhara Khalifah Abbasiyah.
Tarikh kewafatan 1 September 879 Masihi bersamaan 1 Syawal 256 Hijrah. Gelaran beliau Amir Al-Mu'minin fil Al-Hadis. Kesan mengaplikasikan hadis 1. Melahirkan keikhlasan dalam beramal. Sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat dan sesungguhnya setiap orang akan mendapat apa yang diniatkannya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis pertama dalam 40 hadis Imam Nawawi menekankan bahawa setiap amalan bergantung kepada niat. Apabila seseorang benar-benar memahami dan mengamalkan konsep niat yang ikhlas kerana Allah, dia akan melakukan sesuatu dengan penuh kejujuran tanpa mengharapkan pujian atau balasan daripada manusia. Bagaimana keikhlasan terbentuk? Pertama, tidak mengharapkan pujian atau ganjaran. Kedua, fokus kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, mengelakkan riak dan hipokrasi. Contoh keikhlasan dalam kehidupan. Seorang guru yang mengajar dengan penuh dedikasi kerana ingin menyebarkan ilmu, bukan hanya kerana gaji atau pangkat. Seterusnya, penutup bagi hadis 40 karangan Imam Nawawi. Sesungguhnya segala amalan perbuatan bergantung kepada niatnya dan setiap orang hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Niat adalah kunci dari setiap tindakan. Jika niat kita baik, maka insya-Allah hasilnya pun akan baik. Oleh kerana itu, marilah kita selalu meluruskan niat dalam setiap langkah agar apa yang kita lakukan bernilai ibadat dan mendapat redha Allah Subhanahu wa Ta'ala.